各位弟兄姐妹，我们先低头祷告。 Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 亲爱的父神，我们感谢你， Bapa Surgawi, kami bersyukur pada Engkau. 你给我们这一段的时间， Engkau berikan kami waktu yang sangat berharga ini. 能够安静来到你的面前， Kami boleh datang tenang di hadirat-Mu, 赞美你，向你祷告， boleh memuji Engkau dan boleh berdoa pada Engkau. 也要聆听你的话语。 Dan juga boleh mendengar akan firman-Mu. 求你对我们每一个人说话， Tuhan bersabdalah pada setiap kami, 也是接近你两位卑微的仆人， melalui kedua hamba-Mu yang hina dan terbatas ini. 能够把你的真理讲解得清楚。 Sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan jelas. 听我们祷告， Tuhan kiranya mendengar doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom Bapak Ibu. 相信经过2个礼拜的假期，我们身心灵都得着更新。 Saya percaya melalui liburan 2 minggu, baik fisik kita, batin kita juga disegarkan kembali. 而且今天晚上我们可以来到主的面前，思想上帝的话语。 Dan malam hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, tentang kehadirat Tuhan, boleh mendengar akan firman Tuhan. 我们的题目就是问题的所在 ，the heart of the matter。 Tema kita malam hari ini adalah inti permasalahan. 我们看2处的经文，马可福音第7章14节到23节。 Kita lihat 2 bagian firman Tuhan, Markus 7 ayat 14 sampai ke 23. 单单用英语文的来念。 Markus 7 14 sampai 23 dibacakan hanya dalam bahasa Indonesia saja. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk meningkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 我们再看另外一节经文，在箴言书第4章第23节。 Kita lihat bagian firman Tuhan yang lain dari Amsal pasal keempat ayat ke-23. 箴言书第4章23节，圣经这里说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效如心发出。” Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bisa nyala ini. Belum bisa nyala. Oke. 各位弟兄姐妹，我们洗手吃东西比这个保守我们的心是哪一个比较重要？ Bapak Ibu, kita sebelum makan cuci tangan dengan menjaga hati, mana yang lebih penting? 这个是经文的背景。 Ini adalah latar belakang dari perikop yang kita baca. 讲到那个时候，耶稣基督的门徒他们吃东西，但是没有洗手。 Jadi kita bicara pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka makan dan mereka tidak cuci tangan. 所以有一些的法利赛人跟文士就责备耶稣的门徒。 Sehingga ahli Taurat dan para Farisi, mereka menegur murid Tuhan Yesus. 为什么你们吃东西没有洗手呢？ Mengapa kalian makan dan tidak cuci tangan terlebih dahulu? 在犹太人的这个传统历史里面， Di dalam konsep tradisional orang Yahudi, 这个是很重要的。 ini adalah hal yang sangat penting. 如果吃东西没有洗手的话，这个是使我们的这个身体会不干净。 Jadi kalau seseorang dia makan dan dia tidak cuci tangan, maka itu bisa menajiskan akan diri dia. 好像吃那些不洁净的动物一样。 Jadi seperti makan makanan
dari binatang yang haram tersebut. 那所以他们就非常的惊讶， Sehingga mereka itu sangat kaget, 然后责备耶稣的门徒。 sehingga menegur akan murid-murid Yesus. 所以为了这个问题，耶稣就回答他们。 Jadi karena masalah ini, kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka. 而且我们看那一段的经文，就是耶稣向那一些法利赛人的回答。 Jadi waktu tadi kita baca perikop ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi. 那原则上就是耶稣说，我们OK， 我们东西吃进去的话，就不会误会我们的身体。 Sehingga Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam diri kita, itu makanan itu tidak akan menajiskan akan diri kita. 但是只是从我们心里出来的，就是我们从心中出来的，那个就会误会我们的身体。 Jadi apa yang keluar dari hati kita, itu bisa menajiskan akan diri kita. 耶稣这里所讲的就是说，我们的心是很重要的。 Sehingga Tuhan Yesus berkata di sini bahwa hati itu sangat penting. 在犹太人的观念里面，心到底是什么意思呢？ Dalam konsep orang Yahudi, makna hati itu sebenarnya apa? 就是我们思想、意志、我们感觉的中心， Jadi hati adalah pusat dari pikiran, kehendak, dan perasaan manusia. 也是可以说是我们生命的泉源， Juga boleh dikatakan hati adalah sumber dari kehidupan, 好像水泉这样子。 yaitu seperti mata air. 如果我们要得找好的水， Jadi kalau kita mau dapatkan air yang bersih, 我们要找到好的水泉， sudah pasti kita harus dapatkan mata air yang bersih. 我们就能够拿到好的水。 Dengan demikian kita bisa dapatkan air yang bersih. 但是如果这个水泉不好的话， Tapi jikalau mata air ini keruh, 那接触的水也是不好的。 maka sudah dipastikan air yang terpancar adalah air yang tidak bagus. 这个形容我们的心，形容我们的心。 Ini melukiskan akan hati kita. 我们的心如何， Hati kita seperti apa, 就发出怎么样的生命出来。 maka kita akan keluar kehidupan yang seperti apa. 如果我们的心是光明的话， Jikalau hati kita bersih, 那就发出光明的生命； kalau hati kita terang, maka kehidupan kita adalah terang. 如果我们的心是黑暗的话， Tapi kalau hati kita adalah hitam dan pekat, 可能我们一生就走在黑暗的路里面。 maka seumur hidup mungkin kita berjalan pada jalan yang gelap. 如果我们的心是弯弯曲曲的话， Kalau jalan kita adalah berbelok-belok. 如果我们的心是弯弯曲曲的话， Jikalau hati kita hati yang berkelok-kelok, 那我们一生的道路也是弯弯曲曲。 maka seumur hidup jalan kita juga mungkin akan berkelok-kelok. 如果我们的心是很会骗人的话， Nah, jikalau hati kita hati yang suka menipu orang, 那我们一生当中就很多这边骗人，那边骗人。 maka seumur hidup kita akan nipu sana, nipu sini. 那这个是心发出的果效。 Ini adalah apa yang keluar daripada hati kita. 如果我们从实际上来看， Jikalau kita melihat secara realitas, 圣经告诉我们，人的心是倾向罪恶的。 maka Alkitab berkata pada diri kita bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah untuk berbuat dosa. 当我们看创世纪第六章的时候， Waktu kita melihat Kejadian pasal ke-6, 上帝观看这个世界， Tuhan melihat akan dunia ini. 上帝说这个世界真的败坏， Dan Tuhan berkata bahwa dunia ini memang sudah bobrok, sudah rusak. 人的心倾向罪恶， Hati manusia cenderung untuk berbuat dosa. 昼夜所想的就是败坏罪恶的事。 Jadi pagi malam yang dipikirkan adalah melakukan sesuatu yang jahat. 所以圣经说，上帝的心难过， Sehingga Alkitab mengatakan hati Tuhan sedih. 看到人的生命如此， Melihat akan hidup manusia seperti itu. 这个心已经败坏了。 Sehingga hati manusia itu sudah rusak. 耶利米书第17章第9节那边告诉我们， Yeremia pasal ke-17 ayat第9节， ke-9 berkata seperti ini. 人的心诡诈到极处，而且我们很难透视人的心。 Yaitu hati manusia itu sangat licik. Dan kita tuh nggak bisa mengenal akan hati manusia. 我们从外面看到的那个人可能很好， Kita dari luar melihat seseorang itu sangat baik. 但是心里不一定是这样子。 Tapi dalam hati dia sesungguhnya belum tentu seperti itu. 而且圣经说，我们很难看透人的心， Dan Alkitab juga berkata kita sangat sulit menilai 因 akan 为 hati 诡诈 manusia. 接触到一个地方，我们了解不来。
Karena manusia hatinya penuh dengan tipu muslihat dan licik dan kita nggak bisa melihat dengan tembus. 我的师母喜欢种东西。 Saya punya semu suka menanam. 有一天他买那个 jeruk nipis 就是那个小的jeruk nipis 来种。 Suatu kali dia membeli jeruk nipis untuk ditanam. 他问那个卖的人这个好不好这个树？ Dan istri saya bertanya kepada yang menjual, ini pokok ini bagus nggak? 他说好，他说 Penjual berkata ini bagus. 你看结出几个果子来。 Ini kamu lihat bahwa ini sudah ada beberapa buah. 我的师母就看到很好， Nah, jadi semu saya melihat bahwa ini sangat bagus. 就买过来就带回家来那边种。 Jadi semu saya beli jeruk nipis ini dan kemudian ditanam di rumah. 过了1个礼拜， Setelah lewat 1 minggu, 当我去看那个树的时候， tak kala saya melihat akan pokok daripada jeruk nipis ini. 我看到为什么它的果子好像一点黄黄的？ Mengapa saya lihat buahnya itu ada sedikit kekuningan? 不是真的熟的黄， Jadi kuning ini bukan karena matang. 但是好像不太正常。 Kelihatannya itu nggak normal. 再过2天我再看的时候， Lewat 2 hari saya melihat lagi, 也不正常。 lebih nggak normal lagi. 当我去把它抓一抓的时候呢， Waktu saya pegang, 原来是那个插进去的果子，不是它真的结出来的。 jadi itu ternyata buahnya itu ditancapkan。 ditancapkan di sana ya, bukan yang hasil buahnya keluar. 当我看到这个事情的时候， Tak kala saya melihat akan hal ini, 我就想起耶利米所讲的这一节经文： kemudian saya teringat apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal 17 ini. 人的心真的败坏， Hati manusia itu sungguh-sungguh sudah jahat. 到极处，圣经说， Kita berkata sudah sampai puncaknya. 而且我们很难刺透了解他的心。 Dan kita sungguh nggak bisa mengenal akan hati manusia. 这几节的经文告诉我们一件事情： Jadi beberapa ayat ini memberitahukan kepada kita satu hal. 人的心有很大的可能性， Hati manusia punya potensi yang sangat besar. 让人家会犯罪或者落在罪恶里面。 Jadi bisa membuat orang jatuh dalam dosa. 人的心有很大的可能性会兴起各种罪恶的事件出来。 Jadi hati manusia punya potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam kejahatan. 那有多么大的可能性呢？ Itu potensinya ada berapa besar? 那耶稣基督刚才在马太福音第7章20节到23节那边告诉我们， Nah, tadi Tuhan Yesus di Markus pasal ke-7 ayat 20 sampai 23 dia berkata yang seperti tadi kita baca. 那我就算一算，有13种的问题，耶稣告诉我们的危险性。 Jadi Tuhan Yesus beritahu pada diri kita bahayanya ada berapa dan saya hitung ada 13. 第一的就是发出恶念，圣经说， Yang pertama yaitu timbul segala pikiran jahat. 我们一切所做的是从我们思想开始的。 Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal daripada pikiran kita. 我们会骗人、会杀人、会抢人，都是从我们思想里面开始的。 Orang bisa nipu, bisa rampok, bisa bunuh, itu semua asal muasal daripada pikiran. 圣经说是从你思想里面出来的， Kita berkata itu semua keluar dari pikiran, 是我们从心里出来的。 keluar daripada hati kita. 那第二的就是沟壑， Yang kedua yaitu percabulan. 那沟壑跟奸淫这个差不多一样， Percabulan dengan 奸淫。 perzinahan mirip-mirip. 那不过沟壑的范围就比较广大。 Dan percabulan ini ruang lingkupnya lebih luas. 那好像我们今天所谓的同性恋、LGBT 这一些的东西， Seperti yang hari ini kita kenal homoseks atau LGBT termasuk di dalamnya. 那这个就是表明我们的心态从以前都有这样的倾向了。 Ini melukiskan bahwa manusia itu dari dulu sudah punya kecenderungan berbuat jahat percabulan seperti ini. 然后偷盗， Pencurian. 好像犹大偷耶稣里面这个财政的钱， Seperti Yudas, dia mencuri uang daripada perbendaharaan. 他用很诡诈的方式来拿不正当的钱。 Dengan segala cara tipe muslihat, dengan cara yang tidak benar untuk mencuri, mengambil akan uang itu. 他的道德就是很败坏的意思， Jadi moral dia itu sangat bobrok. 他没有一个尊重的一种的态度， Dan dia juga nggak ada suatu respect diri, rasa hormat diri juga tidak ada. 而且没有一个精神
来好好做正常的事情。 Dan dia juga nggak ada suatu sikap, nggak ada sebuah semangat bagaimana menjadi seorang bendahara yang baik. 然后凶杀别人， Dan pembunuhan, 还有奸淫， perzinahan, 再来就是贪婪， keserakahan, 就是说他的心要贪一些不正当他应该有的东西， jadi serakah itu ingin mendapatkan sesuatu yang bukan milik dia. 所以他能够用很多的方法把人家的东西拿过来，而且满足他这个肉体的需要。 Jadi dengan segala cara mendapatkan barang milik orang lain untuk memuaskan akan hawa nafsu dia. 那这个所谓的贪婪， Ini adalah keserakahan. 然后再来就是这个贪婪，因为这些plato 他这样讲。 Jadi berkaitan dengan keserakahan, Plato berkata seperti ini. 好像一个器皿，但是它的下面是漏洞的。 Jadi seperti sebuah perabot tapi itu kosong. 然后我们把所有的东西一直放进去， Kita terus masukkan barang-barang ke dalam perabot yang kosong itu. 我们从上面放进去，它就下面跌下来。 Kita masukkan dari atas, kemudian dia keluar dari bawah. 所以无论我们放多少东西在里面去， Sehingga tidak peduli berapa banyak barang pun yang kita taruh ke dalam lemari tersebut, 它是装不满的。 ini senantiasa tidak akan penuh. 那人的心也是有的时候也是这样子， Jadi hati manusia juga seperti itu. 不是他需要的东西， Bukan sesuatu yang dia butuhkan, 不是他缺少， bukan dia kekurangan, 但是这个贪心太过分了， tapi keserakahan, keterlaluan, 就引起他落在各种的罪恶里面。 sehingga membawa dia jatuh ke dalam berbagai dosa. 所以提摩太前书那边告诉我们，贪财就是万罪的枝根。 Sehingga 1 Timotius berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 当一个人贪别人的东西的时候， Tak kalah seseorang inginkan barang milik orang lain. 那个就是一个动力，把他带进罪恶里面。 Nah, ini adalah suatu dorongan untuk membawa dia jatuh dalam dosa. 那这个是从我们的心里面会发出来的。 Dan ini semua keluar daripada hati kita. 然后第七种就是邪恶， Dan berikutnya adalah 邪恶， kejahatan. 意思说一个人积极的做各种败坏的事情， Jadi ini seseorang terus-menerus dengan sengaja berbuat berbagai macam kejahatan. 他故意去做的， Dia dengan sengaja melakukan kejahatan. 好像他在恶事里面训练得很好了。 Sepertinya dia sudah terlalu sering berbuat kejahatan, sudah dilatih sehingga terus-menerus berbuat kejahatan. 那他不想做好的事情。 Dan dia tidak ingin melakukan hal yang baik. 那如果一个人有这样的思想的话， Nah, jika ada seseorang punya pemikiran seperti itu, 有一些的解经说，他就好像魔鬼这样子， jadi ada penafsir Alkitab berkata dia itu seperti iblis. 所以他所想的就是败坏坏人的不正当的事情。 Jadi yang dia pikirkan adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar. 如果一个人的思想是如此的话， Jadi kalau ada seseorang pemikirannya seperti itu, 那他这个人是很危险的人， maka orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. 他一切所做的事情是会坏到很多人的。 Jadi segala sesuatu dia kerjakan itu bisa merusak banyak orang. 所以当我们看社会的罪恶的时候， Jadi tak kala kita melihat dosa di tengah masyarakat, 很多时候我们不太了解为什么这样发生。 kadang kita tidak mengerti mengapa bisa terjadi hal seperti itu. 对于我们的正常的人来说，不可能这样做。 Bagi kita orang awam melihat ini mestinya nggak akan terjadi. 但是如果一个人的心不正常的话， Tapi jikalau hati seseorang sudah rusak, sudah jahat, 被这个邪恶的观念缠绕的话， dan sudah dipenuhi dengan nafsu, dengan pikiran yang jahat ini, 那他一切所做的，圣经说就是倾向、走向这个邪恶的事情。 Alkitab berkata segala sesuatu yang dia lakukan itu condong kepada yang salah, condong kepada yang jahat. 那第八的就是诡诈， Berikutnya adalah nomor 8, kelicikan. 他能够用很多种的方法来欺骗别人， Dengan segala daya, segala upaya menipu orang lain. 而且有的时候他讲的话好像很真实的， Kadang-kadang dia bicara sesuatu rasa-rasanya benar, 但是他真实的背后呢，就是很诡诈。 tapi di balik yang kelihatannya benar itu, tapi penuh dengan tipu muslihat. 所谓的诡诈，就是我们看不出来他后面所有的动机。 Jadi kelicikan itu kita benar-benar nggak bisa melihat motivasi di balik itu semua. 外面看起来很好， Dari luar kelihatannya sangat baik, 但是实际上
它的里面是弯弯曲曲的，是很难是测度的。 Tapi kenyataannya di dalamnya itu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan segala kejahatan. 那耶稣说，这一种的心态是会在人的心里面发出来。 Jadi ini bisa timbul di dalam hati manusia. 那如果你有这样诡诈的心态的时候， Nah, jikalau kamu punya sikap hati yang penuh dengan kelicikan, 那你会很难跟人相处， maka engkau akan sangat susah bertemu, bergaul dengan orang lain. 而且你很难建立一个信任的态度， Dan engkau juga sangat sulit membangun sebuah kepercayaan. 因为你所讲所做的呢，不是把你的真心表达出来。 Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan, itu tidak merefleksikan daripada isi hati kamu yang sebenarnya. 如果你曾经骗过你的太太， Jikalau engkau pernah membohongi istrimu, 或者你骗你的丈夫， atau engkau menipu suamimu, 或者你骗你的儿女， atau kamu membohongi akan anak-anakmu, 或者你骗你公司里面的同事， atau kamu membohongi rekan kerja di office, 你用一种的诡诈的方式去骗他的话， engkau dengan satu cara tipu muslihat engkau menipu mereka. 那第二次、第三次的时候， Maka kali kedua, kali ketiga, 他不会信任你， mereka sudah pasti tidak akan mempercayai engkau. 你的关系会发生问题。 Maka dan oleh sebab itu akan muncul masalah dalam relasi. 越多人不相信你的时候， Tak kalah semakin banyak orang tidak percaya kepada engkau, 你这个诡诈的思想会越来就越严重。 maka sikap kelicikan ini makin hari itu akan makin parah. 所以耶稣说要注意，让我们避免这个诡诈的态度。 Sehingga Tuhan Yesus berkata, awas, hati-hati, hindari sikap kelicikan ini. 第9的中文是说淫荡， Berikutnya, hawa nafsu. 就是没有规律的人， Ini dalam terjemahan Mandarin artinya orang yang tidak punya aturan, 也是不会觉得害羞。 dan juga orang yang tidak punya rasa malu. 所以我们规定任何的事情叫他做， Jadi kalau kita suruh dia kerjakan sesuatu, 他就做不来的， dan dia tuh nggak bisa selesaikan. 因为他的心态是没有办法去管的， Karena sikap hati dia itu yang nggak punya kemampuan untuk mengurus itu. 飘来飘去， Dan selalu, ya itu, 按 diombang 照他 sana, 所要 ombang 的 sini. 他去做，按照他所要的去做。 Jadi dia kerjakan semau dia. 然后第10的就是嫉妒， Dan yang ke-10 adalah iri hati. 那他不能够看到别人的好处， Dia tidak bisa melihat akan kebaikan daripada orang lain. 他也是不能够看到别人的成功。 Dia juga tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. 当他看到别人成功的时候， Tak kala dia melihat orang lain sukses, 他会用各种的方法来打倒那一些的人。 dia akan pakai segala cara untuk menjatuhkan orang yang sukses tersebut. 这个是所谓的诡诈。 Nah, ini adalah kelicikan. 第11的就是绑毒， Nomor 11 yaitu hujat, 就是讲别人的坏话， yaitu menggosipkan, mengatai orang lain, 讲人家不对的事情， yaitu membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. 就是会打到别人的事情。 Ini juga bisa menjatuhkan orang lain. 第12的就是骄傲， Dan ke-12, kesombongan. 这里所谓的骄傲是把自己看到太高了， Kesombongan di sini maksudnya adalah melihat diri sendiri terlalu tinggi. 我们没有这样高的地位。比方说， Contohnya kita nggak ada posisi setinggi itu, 他看到他比这个地位更高， jadi dia melihat diri dia lebih tinggi daripada posisi itu. 那这个一种骄傲的心， Ini adalah suatu sikap hati yang penuh dengan kesombongan. 他很容易看清别人， Dia sangat sekali gampang meremehkan orang lain. 别人有长处有好处， Orang lain punya kelebihan, punya kebaikan, keunggulan, 他都看不到， dan dia sama sekali nggak bisa melihat. 但是他所看到的就是别人的弱点， Jadi yang dia lihat adalah kelemahan orang lain 而且看到他的长处， dan melihat akan kebaikan daripada 他 diri 觉得 sendiri. 他是最好的， Dan dia merasa dia orang paling baik. 这个所谓的骄傲。 Inilah maksudnya kesombongan. 最后第13的就是广妄， Terakhir yaitu kebebalan. 这个不是说不够聪明的意思， Di sini bukan maksudnya dia kurang pintar, 但是在道德上他不足的意思。 tapi dia di sisi moral dia sangat kurang.
他做很多的事情， dia kerjakan banyak hal. 如果从这个道德的角度来看的话， Tapi jika dinilai daripada sisi moral, 这个是很多欠缺的。 dan dia penuh dengan kekurangan. 那这个是所谓的中文说广望。 Nah, inilah maksudnya dengan kebebalan. 各位弟兄姐妹， Bapak Ibu yang terkasih, 从上面我们所看几段的这个耶稣所教导我们的经文的时候， tadi kita baru saja melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, 我们就了解人的心是非常的可怕。 dan kita melihatkan satu hal bahwa hati manusia itu sangat menakutkan. 我说有一种很大的力量、很大的可能性，把我们会带入这个罪恶里面。 Tadi saya katakan hati itu punya potensi yang sangat besar untuk membawa kita masuk jatuh dalam dosa. 所以箴言书第4章23节刚才告诉我们， Sehingga Amsal 4 ayat 23 tadi berkata pada kita semua, 你要保守你的心，胜过一切。 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 我们常常保守我们的东西， Kita sering menjaga akan barang-barang kita. 我们保守我们的儿女、金钱，我们保守我们的产业。 Kita jaga anak-anak kita, kita jaga akan uang kita, kita jaga akan aset kita. 有的时候我们把好的文件放在 safety box 啊，这个就是安全箱在那个银行的安全箱。 Jadi kita punya surat berharga, punya akta-akta yang penting, kita taruh di di ini safety box. 这样1年、4年那边安全在那边。 Simpan di sana setahun, 10 tahun aman. 那圣经说，你都会保守你的东西，用这样真心、小心去保守。 Kita berkata engkau bisa sedemikian hati-hati menjaga akan barang-barangmu ini. 那当你保守你的心的时候， Tak kala kamu menjagakan hati kamu, 要胜过这一切。圣经说， harus menjaga hati melebihi akan semua ini. 因为你的心比财宝更重要， Karena hatimu lebih penting daripada barang-barang berharga itu. 因为你的心比你的金钱更重要， Karena hatimu lebih penting daripada uangmu. 因为你的心比你的文件更重要， Karena hatimu lebih penting daripada akte-akte surat-surat berhargamu. 所以要胜过一切。圣经说， Sehingga kita berkata, terjemahan Indonesia mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 因为从心里结出你的果效， Karena dari hati akan terpancar kehidupan. 因为你的心有很多的可能性会导致你落在罪恶里面， Karena hatimu punya potensi membuat kamu jatuh dalam dosa. 因为这个心是堕落的心， Karena hati ini hati yang sudah jatuh dalam dosa. 被这个罪恶所缠绕的心， Jadi hati ini sudah jatuh dalam dosa dan dikungkung oleh dosa. 你要用各种的方式去保守它。 Sehingga engkau harus dengan segala cara menjaga hatimu. 如果我们的心有这么大的力量，会引导我们进入这个罪恶的时候， Jikalau hati kita punya tenaga potensi yang begitu besar, membawa kita jatuh dalam dosa, 那我们需要一股更大的力量，比这个恶念的力量，才能够控制得来我们这个心。 jadi kita butuh sesuatu kuasa yang lebih besar untuk menjaga akan hati kita. 意思说，一个人如果让弃他的心没有去管的话， Jadi kalau dikatakan ada seseorang yang dia tidak menjaga hati dia, 那他会被这个心带引入在各种的罪恶里面。 maka hati dia ini akan bawa dia masuk ke dalam berbagai macam dosa. 因为这个心是倾向有这个势力，把我们带入这个罪恶的这种的 Karena 心 hati 态 ini。cenderung membawa kita condong jatuh dalam dosa. 所以我们需要另外一股的力量来托住、来扶持我们这个心。 Sehingga kita butuh suatu tenaga kuasa yang lebih besar untuk menjaga akan hati kita ini. 这个所谓保守你的心，胜过一切。 Inilah artinya menjaga hatimu lebih daripada segala sesuatu. 我们怎么样保守我们的心呢？ Bagaimana kita menjaga akan hati kita? 那今天我从3方面跟大家思想。 Hari ini saya dari 3 sudut akan sharing pada saudara-saudari. 第一就是用上帝的话来保守我们的心。 Yang pertama yaitu dengan firman Tuhan kita menjaga akan hati kita. 我们相信上帝的话，它的能力比我们那个心里面罪恶的能力更大，所以它就能够控制得来。
Kita percaya firman Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada hati kita, sehingga firman Tuhan ini bisa mengendalikan akan hati kita. 因为上帝的话是真理， Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, 歪不了的。 nggak bisa dibelokkan. 所以，如果你的外心要把真理把它外掉的话呢，真理仍然还是胜过那个歪歪曲的心。 Jadi kalau hati kita mau membelokkan kebenaran itu tidak bisa, karena firman itu adalah kebenaran, nggak bisa dibelokkan. 如果我们的思想的话，很多时候很容易被这个恶念所影响。 Jadi pikiran kita sangat gampang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang jahat. 但是神的话影响不来的。 Tetapi nggak bisa mempengaruhi akan firman Tuhan. 所以诗篇119第11节那边说。 Sehingga Mazmur 119 ayat 11 berkata seperti ini. 我把你的话放在我的心里，让我不会得罪你。 Aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada engkau. 这个是诗人的他的经验。 Ini adalah pengalaman dari pemazmur. 我相信他也是经过各种的挣扎。 Saya juga percaya dia juga melalui berbagai macam pergumulan. 他可能落在各种的罪恶， Mungkin dia juga jatuh dalam berbagai macam dosa. 他可能没有办法解决他这个恶念在他的心里。 Mungkin dia tidak berdaya membereskan pikiran jahat dalam hati dia. 但是他经历到上帝的帮助， Tapi dia他经历了上帝的帮助， Tapi dia mengalami akan pertolongan Tuhan, 就是上帝的话 yaitu firman Tuhan 能够兼顾他， bisa menguatkan dia 让他能够胜过他里面的恶念。 sehingga bisa membuat dia melebihi, menang atas pikiran jahat dalam diri dia. 所以他就说：“主啊，我把你的话放在心里，让我不会落在罪恶里面。” Sehingga dia berkata, Tuhan, saya taruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak jatuh dalam dosa. 然后在第19章第8节跟第9节那边告诉我们， Kemudian Mazmur 19 ayat 8 dan 9 berkata seperti ini. 上帝的话是完全的，苏醒我们的心灵，给我们智慧，让我们的眼目亮光，看得清楚世界的败坏是如此的。 Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 上帝的话使我们的心灵能够苏醒，哪一个是坏，哪一个是不好的事情。 Firman Tuhan boleh menolong kita, menyegarkan kita, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. 也是给我们智慧来去解决面对问题。 Juga memberikan kita hikmat bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. 这里说，使我的眼目，这个我们的眼睛打开，看得清楚。 Di sini dikatakan membuat mataku bercahaya. 很多人有时候在这个世界上，他看不清楚那一个是正，那个是不正的东西，让他一直走的时候，越走就越黑暗。 Banyak orang hidup di dunia ini dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia berjalan makin di dalam kegelapan. 那我们就需要神的光照亮我们的心，让我们能够看得清楚。 Sehingga kita butuh firman Tuhan menerangi hati kita, supaya kita boleh melihat kondisi kita dengan jelas. 有一个做父亲的，他这样说，他这样做见证： Ada seorang ayah, dia bersaksi seperti ini. 我把神的话放在我孩子的心里。 Saya menaruh firman Tuhan di dalam hati anak saya. 所以从小的时候，我就带他来上主日学， Sehingga dari kecil saya bawa anak saya datang ke sekolah minggu. 还有少年也是叫他来学习神的话语， Sampai dia remaja, saya juga bawa dia untuk belajar akan firman Tuhan. 让神的话有在他的心里， Supaya firman Tuhan ada di dalam hati dia. 来指导他一生的道路。 Menuntun dia akan jalan kehidupan dia selama-lamanya. 他说：“我的孩子，当他小的时候， Dia berkata, waktu anak saya masih kecil, 我能够照顾到他， saya boleh menjaga diri dia. 他做什么东西，我可以掌管他。 Dia kerja apapun saya boleh kendalikan. 但是他少年的时候， Tapi tak kala anak saya sudah remaja, 我可以管他一半，但是一半管不来。 saya bisa mengendalikan dia setengah saja, tapi setengah lagi saya sudah nggak bisa kendalikan. 他年轻的时候呢， Waktu dia masih muda, 那我们就管不来了。 tak kala dia muda maka kita sudah nggak bisa lagi mengatur dia. 当我们管不来的时候，我们会怎么样对他呢？ Tak kala kita sudah nggak bisa mengatur anak kita yang sudah
dewasa, kita harus bagaimana? 那只有神的话可以引导他。 Nah, dengan firman Tuhan ini boleh menuntun akan diri dia. 那第二方面就是我们用圣灵的能力来保守我们的心。 Yang kedua, kita dengan kuasa Roh Kudus menjaga akan hati kita. 我们相信圣灵的能力是大的能力， Kita percaya kuasa Roh Kudus, kuasa yang sangat besar. 也是圣洁的灵， Dia adalah roh yang kudus, 所以它会引导我们远离这些的恶事。 sehingga dia bisa menolong kita Ya. menjauhi segala hal yang jahat ini. 圣经告诉我们，当圣灵来到我们当中的时候， Alkitab berkata, tak kala Roh Kudus masuk dalam diri kita, 他要提醒我们， dia mau ingatkan diri kita, 哪一个是罪，哪一个是不会犯罪的。 mana yang dosa, mana yang bukan. 那个是成为我们的力量来抵挡里面一切的恶念。 Sehingga ini menjadi kekuatan bagi diri kita untuk menolak segala pikiran yang jahat. 那第三点就是我们在耶稣基督里面的团体，也是成为我们一个方法来怎么样维护我们的心。 Yang ketiga adalah dalam komunitas, bagaimana boleh menolong kita menjaga hati kita, yaitu komunitas dalam Kristus. 好像我们教会是基督里面的团体， Seperti dalam gereja kita ada Kresel, 呀，这个是一个在耶稣基督的真理爱里面的团体， jadi ini adalah komunitas dalam Kristus, dalam kebenaran, dalam kasih, 是可以保守我们的心。 boleh menjaga akan hati kita, 那我们彼此的这个提醒，比方说， sehingga kita boleh saling menguatkan, saling menegur, saling mendorong. 那这个是成为我们一个很重要的帮助。 Dan ini menjadi satu pertolongan yang sangat penting buat diri kita. 所以在希伯来书第10章25节那边说，你不要停止聚会或者团契，因为你停止的话，你就会远离上帝。 Sehingga di Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan, karena nanti kalau engkau seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 我们求上帝给我们一个圣洁的心。 Kita mohon Tuhan berikan kepada kita hati yang kudus. 在马太福音第5章第8节，圣经这样说： Di Matius 5 ayat ke-8 Alkitab berkata seperti ini. 清洁的心有福了，因为他们能够遇见上帝。 Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 如果你的心是清洁的话， Kalau hati Anda adalah hati yang suci, 远离这一些的恶念的时候， engkau meninggalkan segala pikiran yang jahat. 圣经说你能够看见上帝。 Alkitab berkata engkau bisa melihat akan Allah. 这个看见上帝什么意思呢？ Melihat Allah ini maksudnya apa? 是意思跟上帝走得很亲的、很亲切的意思。 Ini artinya berjalan sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim. 跟上帝有很好的关系， Dengan Tuhan memiliki relasi yang sangat baik. 能够明白上帝的心意， Boleh mengerti akan isi hati Tuhan. 能够明白上帝的真理， Bisa mengerti akan kebenaran Tuhan. 能够经历到上帝的大能， Bisa mengalami akan kuat kuasa Tuhan. 就是好像在我们的眼前，我们看得到上帝， Seperti kita melihat akan Tuhan ada di hadapan kita. 他与我们同在， Dia beserta dengan kita. 他引领我们，他引领带领 Dia 我们， memimpin akan diri kita. 而且他给我们力量来面对世界各样的问题。 Dan dia juga memberikan kita kekuatan menghadapi segala hal yang kita hadapi di muka 因 bumi 为 ini. 我们的心很清，很亲近他。 Karena hati kita ini bersih, suci, dan kita sangat dekat dengan Tuhan. 很多时候我们觉得上帝太远了， Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu terlalu jauh 好 sama 像 diri 我 kita. 们为什么走在这个黑暗的道路？ Seperti kita sedang berjalan dalam kegelapan. 也许可能我们的心有很多东西拦住我们跟上帝的关系不好。 Mungkin banyak sekali hal-hal yang ada di hati kita yang nggak beres sehingga menghalangi akan relasi kita dengan Tuhan. 那当这些洁净的时候，我们就能够看得见上帝，跟他一起同行。 Sehingga tak kala hati kita sudah disucikan, kita bisa melihat akan Tuhan dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 当我们能够与上帝同行的时候， Tak kala kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, 我们就有力量来侍奉上帝， maka kita punya akan kuasa, kekuatan bisa melayani Tuhan. 我们的灵命就能够成长， Dan kerohanian kita boleh terus bertumbuh. 而且结出一个生命的果子来。 Dan hidup kita bisa menghasilkan akan buah-buah. 最后我们看诗篇139篇 Terakhir kita lihat Mazmur 139. 第23到第24节， Ayat 23 sampai ayat ke-24. 这个是大卫的祷告。 Ini adalah doa daripada Daud.
他说：“主啊，求你监察我们的心，知道我们的思想，看到我的道路是不是弯曲，引导我走这个真路。” Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 这个是大卫的祷告， Ini ada doa daripada Daud. 我希望也是我们每一个人的祷告。 Saya harap ini menjadi doa daripada setiap kita. 当大卫有各种各样的经历之后， Tak kala Daud dia punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan 他知道他真的需要上帝， dan dia tahu dalam segala pergumulan dan kesulitan dia benar-benar butuh Tuhan. 他需要他的心由上帝来引导， Dia butuh ada Tuhan yang memimpin akan hati dia. 所以他说：“主啊，求你监察了解我的心。”他说 Sehingga dia berkata, Tuhan selidiki aku dan kenallah hatiku. 你要试验了解我的思想， Tuhan tolong uji aku dan kenallah pikiranku. 如果我走错路的话， Jikalau saya berjalan pada jalan yang serong, 你引导我走这个真路， tolong saya, tuntun saya di jalan yang kekal. 让我们的一生能够蒙上帝祝福。 Sehingga seumur hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. 阿门。 Amin. 我们低头祷告。 Kita berdoa. Pak Novin祷告。 Tuhan, terima kasih di malam hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, boleh bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Kami juga belajar bagaimana hati manusia, tadi disebutkan lebih kurang ada 13 begitu macam rupa kejahatan. Tuhan, kami juga takut kalau hati kami termasuk di dalamnya. Kami juga bersyukur di khotbahkan tadi ada 3 cara supaya kita boleh menjauhi segala kejahatan itu, yaitu dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dan juga dengan persekutuan. Tuhan, tolong kami bila kami menjadi orang yang suci hatinya, orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, kami hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.